الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberikan kepada kita petunjuk, hidayah dan taufiknya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ia menjadi ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasihi Tuan Haji Malik, seluruh pimpinan surau yang saya kasihi dan selalu doakan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam kumpulan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Hidayah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada 5. Hidayah ni dia ada 5. Yang pertamanya dipanggil hidayatul tabi'i. Yang kedua dipanggil hidayatul hawas. Yang ketiga dipanggil hidayatul aql. Yang keempat dipanggil hidayatul Islam. Yang kelima dipanggil hidayatul taufiq. Apa dia tu? 5. Yang dikatakan hidayatul tabi'in, hadis ini manusia dapat, binatang dapat, tumbuhan pun dapat. Maknanya hidayat secara semula jadi juga. Maknanya nak kepada cahaya, perlu kepada air, semua tu binatang pun dapat, manusia dapat, tumbuh-tumbuhan pun dapat. Kemudian yang keduanya dipanggil hidayatul hawas. Hidayah hawas ni dipanggil hidayah panca indera. Yang ini hanya ada pada manusia dan binatang. Tumbuhan dia tak ada pada indera. Maknanya Allah Ta'ala bagi mata kita menjadi hidayah, jadikan telinga kita, dan binatang pun ada juga mata telinga. Dan kadang-kadang binatang tu lebih kuat pendengaran daripada kita. Kalau kita tengok gajah itu, maknanya para pengkaji menyebut dia boleh dengar sampai 10,000 km. Kuat pendengarannya. Sebab tu kalau kok kampung kata kan, kalau nak sebut gajah tu hati-hati. Sebab gajah tu dia telinga dia besar kan. Jadi dia dengar jauh, kata nenek saya dulu lah, kata gitu lah. So hutan besar kalau sebut gajah kan. Allah. Besar itu. Dan mata pun juga lah. Binatang ada mata, semua mata, dan ada
Allah Ta'ala jadikan macam-macam jenis mata. Mata kita ni boleh tengok dalam terang, dalam gelap kita tak boleh nampak. Tapi ada yang Allah Ta'ala ciptakan mata yang boleh tengok dalam gelap. Mata pelawak pelawak dalam, kalau dalam cerah pelawak pernah nanti kita buka lampu dia terbang pelawak ni habis sebab kita tak nampak. Jadi Allah Ta'ala buat semua benda tu. Tuhan suruh kita tengok nanti. Maknanya Allah boleh bagi semua benda tu tak bagi dalam gelap pun boleh melihat. Maknanya dalam cerah boleh melihat, macam itulah dalam gelap. Dan Allah Ta'ala jadikan binatang yang tak ada kaki boleh jalan. Sebab tu hari kiamat esok ada orang jalan dengan kepala. Jalan dengan kepala. Lalu para sahabat pelik, lalu mana jalan dengan kepala? Lalu kata Nabi, Allah yang bagi kita jalan dengan kaki, tak ada masalah kalau di Tuhan nak berjalan dengan kepala. Itu hidayatul hawas. Maknanya kita dengan panca indera. Kemudian yang ketiganya dengan akal. Hidayah akal, hidayatul aqli. Hidayah akal. Hidayah akal ini kadang-kadang dia boleh membawa kepada iman dan kadang-kadang dia boleh membawa kepada kufur terus tak guna. Itu akal. Hanya petunjuk akal ini kadang boleh pakai, kadang tak boleh pakai. Sebab itu kita cerita orang yang tak beriman kepada Allah, maka hidup semata-mata menggunakan akal. Akal ni bagus kan? Maknanya dia kalau kita guna elok kan. Cuma tak ramai lah orang manusia ni kan? Tak banyak dia menggunakan akal kan? Otak kita ni ada 1 bilion neuron kan? 1 bilion neuron tu, tak tahu lah 1 bilion kalau lebih ke 1 bilion lah neuron kan? Cuma dia kata yang kalau manusia kuat pakai pun dia boleh pakai 10% kan? Maknanya banyak dia ada tak pakai. Sebab kalau kita tengok handphone hari ni yang canggih-canggih, macam-macam function tu, function ni, tapi kita guna berapa function kita 3-4 tu tak ada guna semua kan? Itu akal tu lebih lagi lah kan? Akal tu kan? Maknanya Allah tak nak buat punya besar tapi kita guna sikit Itu pun masalahnya orang-orang barat ni mereka hidup menggunakan akal. Mungkin pada pertemuan yang lalu saya dah beritahu kan, maknanya orang barat ni mereka banyak menggunakan akal sampai satu tahap kan, mereka ni jumpa benda-benda yang memang disebut dalam Islam ni Nabi ajar, tapi mereka jumpa benda tu dengan akal mereka. Pada tahun 40-an mereka kata kan, manusia itu dinilai tahap kehebatannya dengan kecerdasan akal. Orang yang ada IQ yang tinggi, hebat satu. Tapi mereka kaji lagi, rupanya orang yang ada IQ yang tinggi pun belum hebat lagi. Sebab dia tak mampu menempuh hidup yang penuh dengan cubaan, tak mampu. Ada ramai orang yang cerdik pandai yang bunuh diri kan. Ramai orang cerdik bunuh diri. Pada tahun 90-an dia kata kan, manusia ini perlu memiliki emosi yang hebat, EQ kan. Maknanya pada tahun 90-an tu kan, mereka kata orang yang sebab tu timbul sains sosial lah, apalah, maknanya benda-benda tu lah, nak mendidik manusia bagi memiliki emosi. Dan benda tu Islam aja kan. Cuma kita ni tak pakai, kita tak tahu, tak aman kan. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, nak membentuk emosi manusia, antara hadisnya Nabi sebut, Al-mu'min yukhalitun nas, Al-mu'min yukhalitun nas wa yusbir ala adahum khairun minal mu'min lam yukhalitun nas wa lam yusbir ala adahum, atau kama qala Nabi SAW. Jadi dalam hadis itu Nabi sebut, orang yang beriman yang bercampur dengan orang dan dia bersabar dengan kesakitan yang disebabkan oleh orang. Manusia kalau tak ada iman dalam hati, mulut dia menyakitkan, perkataannya menyakitkan. Jadi kita ni disuruh campur dan sabar. Itu membentuk emosi menjadi seorang yang penyabar, menjadi seorang yang kuat dalam menempuh liku-liku hidup ni. Nabi kita SAW untuk tengah berdakwah, Abu Lahab duduk ikut di belakang tu, kata Nabi ni gila. Aku kenal dia ni anak saudara aku, dia ni gila, dia ni jangan dengar cakap dia. Cuba bayangkan Nabi dalam ketika duduk dakwah orang, ada orang duduk mari kata, kalau kita bagi penumbuk sekarang, maknanya cakap gitu, tapi Nabi kan, maknanya
tabah dalam menghadap hinaan yang sampai menjadi. Dan Nabi sebut maknanya lebih baik daripada orang mukmin yang tak campur maungan dan tak sabar dengan kesakitan disebabkan. Jadi sebab tu manusia ni Allah Ta'ala ciptakan dia mu'li. Kalau dia jahil, tak ada ilmu kan, dia ni suka menyakitkan, kata-kata yang menyakitkan, perbuatan yang menyakitkan. Jadi itu nama manusia. Kemudian negara mana orang buat kaji sampailah sekali dia jumpa, dia kata manusia kalau ada emosi pun tak boleh. Dia kena ada satu lagi yang dipanggil spiritual, maknanya benda yang bentuk dalam SQ kan, maknanya spiritual quotient kan, maknanya berdalaman juga. Maknanya sebab tu timbulnya kena percaya pada diri sendiri lah apa. Padahal kita lebih lagi kan, kita kan percaya pada diri sendiri, bahkan kita percaya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan diri ini. Sebab itu bila manusia digunakan akal sampai satu tahap, dia akan jumpa yang dipanggil pangkal iman. Sebab tu Bapa Angka, Dr. Angka dia sebut, dia kata ujung akal itu ialah pangkal iman. Maknanya ujung akal manusia kalau guna akal, dia kaji ini sampai sekali dia jumpa satu, dia dipanggil iman. Sampai satu tahap dia kena percaya apa? Dia tak pergi, dia kena guna panduan wahyu iman. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya ialah hidayatul Islam. Hidayah Islam. Hidayah Islam ni maknanya bila mana kita dah lahir sebagai orang Islam, maknanya kita secara otomatik kita dah dapat petunjuk Islam tu. Cumanya jadi dia itu sekadar petunjuk. Maknanya dia bagi, dia tidak mengubah kita menjadi seorang yang benar-benar Islam seperti mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena usaha, kena jaga hidayah ini, hidayah Islam ni. Doa pada Allah agar kita dapat hidayah yang paling tinggi, iaitu hidayah taufik. Taufik ni maknanya gerak-geri kita, perbuatan kita muafakat ataupun bersepakat dengan seperti mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu maknanya hidayah taufik. Dan dia tak akan datang otomatik. Dia kena usaha. Dia kena usaha. Sampai itu masa Allah Ta'ala anugerahkan gitu. Okay, dan disebut juga oleh para ulama dengan dua istilah, iaitu dipanggil hidayatul dilalah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dia mentafsirkan hidayah Islam dan hidayah taufik ini dengan menyebut hidayatul dilalah dan hidayatul ma'munah. Hidayah petunjuk dan hidayah pertolongan. Macam mana tu? Contohlah, saya nak pergi ke masjid Rahimah, masjid Rahimah. Saya nak pergi ke masjid. Saya jalan kat depan ni, saya jumpa dengan abang. Saya tanya, bang, tunjuk kat saya jalan nak pergi masjid Rahimah. Dia jalan macam ni, maknanya cik keluar kanan, mana dia keluar tu keluar kanan, jadi cik tengok ada satu traffic light, cik ambil kanan lagi, kemudian cik ambil kanan lagi, sekejap lagi dekat sebelah Petronas tu adalah masjid besar sebelah tu. Itu bagi petunjuk. Tapi kalau saya tanya, abang boleh tunjuk, boleh bagi tahu saya di mana masjid Rahimah. Abang ambil motor, start, bawa saya pergi. Ini orang pergi Mahmunah. Maknanya yang tu memang tak syak lah. Itu memang tak syak. Tapi tak boleh kepada itu. Maknanya kita bagi, kena minta, kena mohon pada Allah. Tiap-tiap hari kita minta, 17 kali kita minta hidayah kepada Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebab apa? Kalau orang umur 40 tahun, contohlah, yang orang lelaki daripada umur 15 balik kan, sampai umur 40 tahun kita duk minta ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari 17 kali. Kalau 40 tahun tu, saya duk kira-kira tengok dah lebih kurang 155,000 kali. Kurang tu lah. Itu terdarat diri lah. Saya silap, saya ingat-ingat lupa gitu. Tapi 150,000 kali lebih lah. Maknanya banyak kali dia duk minta, tapi sebab apa tak dapat? Itu dah. Sebab apa tak dapat? Sebab kita minta, tapi kita tak kisah. Betul tak? Kita minta, kita tak kisah pun. Kita minta. Cuba kalau kita buat loan, minta loan kereta atau loan rumah, 3-4 hari tengok senyap, pun tanya. Sebab kita kisah dengan apa kita minta. Tapi yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita kisah. Maknanya kalau kita kisah, alhamdulillah. Tapi kalau tak kisah, itu masalah. Sebab dia duduk jadi tak dapat tunjuk tu sebab tak kisah. Sebab apa dia jadi semayang tapi tengok. Maknanya duduk karaoke sama, itu tak masalah.
Masalah dia tak kisah dengan apa yang dia buat. Sebab tu bila kita buat sesuatu maknanya minta pada Allah ni kita kena kisah. Doa kita kena kisah, sembahyang kita kena kisah. Apa maksud, apa makna, nak boleh kepada khusyuk tu macam mana gitu. Itu sebagai mukadimah malam ni. Saya nak cerita malam ni bawa malam kita ni maknanya nak cerita tentang kitab ni, kitab Nailul Awtar yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Imam Asy-Syaukani ini seorang ulama yang terkenal di Yaman. Dia meninggal lebih kurang 3-4 tahun daripada kita. Dia juga seorang ulama yang merupakan mujtahid dalam mazhab Zaidiyah. Dan dia ni antara orang yang diancam bunuh oleh Syiah sebab dia mengubah akidah. Maknanya dia mengubah jadi akidah Ahlussunnah. Jadi ini Imam Asy-Syaukani. Maknanya dalam kitabnya ni dibahaskan di dalam mufti-mufti dan pondok-pondok pun ada menjadi kitab Nailul Awtar. Jadi malam ni saya pilih bab al-hissu 'ala al-udhiyah. Bab pada menyatakan gesaan untuk kita melakukan korban. Sebab kita duduk di bulan korban kan. Jadi sama-sama lah kita menghayati maknanya cebisan ilmu yang dititip, yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab dia. Bab al-hissu 'ala al-udhiyah. Bab pada membicarakan gesaan terhadap ibadat korban. An Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahri 'amalan ahabba ila Allah min hiraqati damin wa innahu la ta'ti yawm al-qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bimakanihi qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma 'amila ibnu Adam yauman nahri, tidaklah melakukan sesuatu amalan oleh seseorang manusia itu pada hari Aidil Adha. Yauman nahri, hari Aidil Adha. Amalan ahabba ila Allah, satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min hiraqati damin, daripada menyembelih, maknanya ibarat korban lah. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah, kerana binatang yang disembelih itu esok ni hari kiamat dia akan datang biquruniha, dengan tanduknya, wa azlabiha, dan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan segala bulu-bulunya, wa anna, maknanya menjadi apa? Menjadi saksi di depan Tuhan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsah. Jadi wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bimakanin, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan tempat yang khusus darah yang disembelih itu. Allah Ta'ala letakkan di tempat yang khusus, dan darah yang disembelih itu disebut oleh Imam Asy-Syaukani. Dia kata, yang ketiga ni dia kata, yaqbalullahu ta'ala at-tadhiyah 'inda qasdi az-zabh. Maknanya sebelum kita, maknanya binatang itu disembelih, sebelum disembelih lagi Allah Ta'ala dah terima dah ibadat korban tadi. Gitu maksudnya, maknanya sebelum disembelih lagi, darah yang nak disembelih itu Allah Ta'ala dah letak kedudukan, maknanya diterima dah ibadat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebelum darah itu tumpah ke bumi tadi. Qabla an yaqa'a 'ala al-ardi, sebelum darah itu tumpah ke bumi, fatibu biha nafsah. Maka yang dikatakan qabla an yaqa'a 'ala al-ardi itu alfa, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala terima benda tu sebelum darah itu jatuh ke atas muka bumi. Fatibu biha nafsah, dalam bahasa Arab fa di situ dipanggil
jawab kepada syarat, tapi tak ada huruf syarat. Huruf syarat ni macam iza, apa semua tu huruf syarat lah. Jadi cumanya tak ada di sini huruf syarat. Dia panggil huruf syarat itu huruf syarat al-muqaddar, huruf syarat yang tak ditulis tetapi ada pada makna. Maksudnya macam mana? Maksudnya iza alimtum annahu ta'ala yaqbalu wa yujzikum biha thawaban katsiran faltakum anfusakum lit-tadhiyah at-thayyibah ghayra karihatillah. Maknanya di dalam hadis ini menyuruh kita supaya apa? Supaya berbaik hati. Maknanya dalam hati itu yang penting sekali. Dan hati kita itu kena sungguh-sungguh, maknanya nak buat korban. Maknanya hati itu sungguh-sungguh rela. Jangan ada di dalam hati perasaan ragu-ragu, tak puas hati, dan menyebabkan ibadat korban kita nanti tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum itu mungkin saya nak sentuh sikitlah tentang bagaimana sejarah yang maknanya yang kita biasa dengar pun, sejarah ibadah korban ini dan pengajaran daripada sejarah tersebut. Dalam surah As-Saffat ayat 100 maknanya cerita Nabi Ibrahim panjang dalam surah itu. Cumanya kita ambil mula pada ayat 100 tentang Nabi Ibrahim doa minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikurnia anak yang soleh. Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas solehin. Wahai Tuhan, kurniakan saya anak yang soleh. Maknanya kurniakan saya anak di kalangan orang-orang yang soleh. Ini benda yang pentinglah, pengajaran yang diajar dalam Quran Nabi Ibrahim. Siapa ingat berapa tahun umur dia dapat Nabi Ismail? Maknanya siapa ada tahu? Dalam Quran dalam 700. 700 tahun. 100 tahun. Okey. Pakcik teka ke pakcik ni? Dia maknanya 86 tahun. Maknanya umur dia 86 tahun. Termahan maknanya bukan nak mengerti maknanya bukan nak pergi saja nak sembah saya sebab saya baca saya ingat. Kalau orang tanya terkejut kita tak ingat apa kita. Jadi umur 86 tahun Nabi Ibrahim maknanya baru dapat anak. Maknanya lama Nabi Ibrahim duk tunggu zuriat ni. Duk tunggu zuriat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang cukup banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang-orang muqarrabin ni, orang yang dekat dengan Allah, mereka ini kadang-kadang merasa sedih bila tak diuji. Tak ada ujian merasa sedih. Maknanya tak ada ujian yang sakit, jenis berat-berat lah. Ujian jenis senang-senang tu mereka tak kisah sangat. Tapi ujian jenis berat-berat ni, sakit, sedih, jenis-jenis tu bila tak ada, dia jadi pelik. Sebab tu kalau kita tengok ada satu kata-kata sahabat yang terkenal, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah ta'ala, dia bila ditanya bilakah saat dia paling gembira? Saat dia paling gembira ialah bila dia lapar. Orang tanya dia apa bila lapar? Kan pelik bunyinya. Maknanya bila lapar. Dia kata bila lapar dia mudah buat taat. Maknanya bila lapar senang nak buat benda-benda ketaatan. Nak baca Quran mudah, nak bangun malam mudah, semua mudah. Itu dia kata yang pertama. Kemudian dia kata yang keduanya bila dia sakit. Kenapa bila sakit? Bila sakit itu yang menggembirakan. Dia kata kerana bila sakit itu Allah bersama denganku. Maknanya kan Nabi sebut dalam hadis kursi maknanya mafhum hadis lah, saya kata mafhum hadis maknanya Allah senantiasa bersama dengan orang yang maknanya orang yang sakit. Sebab tu maritu falam ta'udni, dalam hadis tersebut aku sakit, kenapa aku tidak diziarahi, kenapa kamu tak ziarahi aku? Lalu kata hamba di hari kiamat esok, dia kata kaifa azuruka wa anta rabbul alamin, bagaimanakah saya nak ziarah kamu sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam. Itu kan. Lalu kata Allah berfirman, dia kata kenapa kamu tak ziarah orang sakit? Kerana kalau kamu pergi ziarah orang sakit, kamu akan dapati aku di sisinya. Maknanya Allah senantiasa bersama dengan orang yang ditimpa musibah.
Sebab itu, bila penyakit ni ada dua jenis. Satu penyakit yang boleh sembuh, satu penyakit yang tak boleh sembuh. Yang itulah kita bawa sampai mati. Yang ni kita kena faham dulu kan. Kadang kita sedih sebab Allah Ta'ala bagi kanser kan. Macam mana lah saya ni ustaz kan. Saya ni Allah Ta'ala bagi kanser kat saya kan. Macam mana saya nak ni maknanya kan. Saya pergi berubat kata dah tapi tak sembuh-sembuh. Macam mana saya nak wujud diri saya ni kan, supaya boleh terima perkara ni kan. Kita beritahu lah, sakit ni ada dua. Satu sakit yang Allah Ta'ala sembuhkan, satu sakit yang Allah Ta'ala sembuh, dia bawa sampai mati. Maknanya, kalau dia sanggup bawa, sanggup tanggung, Allah dah dapat. Silap-silap Allah bagi syurga ada dengan sakit tu tadi kan. Sebab tu kan, kita kena ingat kan, kita kena ingat dalam hidup ni kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, beri kita kesusahan dan kepayahan kan. Kepayahan dan kesusahan itu dikira pahala oleh Allah dan Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak bagi saja susah tu. Tuhan nak bagi susah, Tuhan bagi kan. Maknanya anugerah daripada dia kan. Okeylah. Kemudian yang ketiganya Abu Dzar dia kata, dan saat yang paling ku nanti-nantikan ialah saat kematianku. Maknanya dia tak minta mati, cuma dia kata saat yang paling dia nantikan. Kenapa? Kerana aku akan bertemu dengan kekasihku Allah Tuhan sekalian. Allah. Gini tuan, orang yang rindu kepada Allah kan, dia bukannya boleh buat rindu ni. Rindu ni dia ada tanda dia kan. Rindu ni beratlah macam mana pun dia jadi suka. Sebab tu orang soleh, rehat mereka ialah solat. Rehat mereka ialah solat. Bila sembahyang Allahu Akbar solat, jadi tenang, jadi rehat. Maknanya rehatkan diri kan. Sebab itu Nabi SAW disebut pada Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami. Suruh azan itu merehatkan bagi mereka kan. Bagi mereka ni orang yang dekat dengan Allah kan. Maknanya perkara-perkara ketaatan ini merehatkan mereka. Kalau kita nak tidur, nak baring, nak meniara kan. Tapi kan, rehat bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Rehat mereka adalah ketaatan mereka kepada Tuhan. Itu. Okey nah. Jadi nak boleh dapat kepada benda ni, dia kena ada yang dipanggil mujahadah. Mujahadah ni, saya tahu lah, saya ada satu orang pengkaji barat, saya baca dia punya, ada satu kata-kata dia kaji dia. Orang barat ni guna akal. Tapi dia bagi tahu, dia kata manusia kalau nak berjaya, dia ada dua penghalang. Dua penghalang. Satu benda yang dia suka buat, dan satu benda yang dia perlu buat. Satu benda yang dia suka buat, dan satu benda yang dia perlu buat. Kita suka buat benda-benda yang tak beri faedah pada diri kita sebenarnya. Kita suka buat benda-benda tak beri faedah pada diri kita. Tapi benda yang perlu untuk kita buat yang memberi faedah pada diri kita, yang tu kita paling tak suka buat. Jadi di situ kan, kita kata kalau kita fikir cara Islam, di situlah yang dipanggil nak. Kalau kita nak kepada mujahadah, kena buat kepada benda yang kita perlu buat dan meninggalkan benda yang kita suka buat. Kenapa? Kerana benda yang kita suka buat itu menjadikan kita ni kan, maknanya amalan kita itu kan sia-sia. Contohlah kan, suka dengan lagu kan, benda tu kan, tak tahulah, mungkin orang yang dah berumur tak suka dengar. Tapi kalau anak-anak muda, so tegur lah kan. So tegur lah. Banyak orang kita jumpa dengan kadang-kadang kita buat kena marah, tapi kan, tegur juga lah, nak buat kan. Tegur juga. Cuma dia berkata tenang sah. Ustaz kata, Ustaz tak ada lagu. Kita berdekat dia. Jadi kita cakap dia, cubalah ubah nak hiburan tu kan. Ubah nak Quran, dapat pahala tu kan. Nak lagu sia-sia saja, buang masa kan. Sia-sia dan boleh bawa dosa pula. Kemudian itulah sebenarnya. Jadi Nabi Ibrahim AS ni orang yang diuji dengan macam-macam ujian Allah Ta'ala bagi dia. Dan dia ni pada peringkat awal dia gunakan akal. Maknanya kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim ni, dia gunakan akal dengan melihat langit, melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari. Dia kata bulan inilah Tuhanku. Kemudian bila warna bulan itu hilang, dia kata Tuhan warna ini hilang juga kan. Jadi lepas tu dia tengok bintang-bintang, kalau tu tengok bulan, matahari pun juga falamma afalat kan. Maknanya bila warna bulan tu hilang, dia kata ish. Maknanya saya Tuhan ni dia tak akan boleh hilang. Jadi gitulah, tu dia gunakan akal. Dan
Dia masa kecil-kecil, dia duduk tolong bapak dia jual tokong, jual bergalon. Jual bergalon. Bila dia jual tu, dia memang dia tak percaya lah ke bergalon ni. Dia tak percaya lah ke bergalon ni. Bila dia jual tu, dia kata apa? Man yashtari ma la yadurru wa la yanfa. Dia jual gitu. Siapa yang nak beli benda yang tak boleh bagi manfaat dan juga tak boleh bagi mudarat? Siapa nak beli? Maknanya manfaat pun tak ada, mudarat pun tak ada. Siapa nak beli? Dan sekali tak laku. Lepas tu dia balik daripada niaga tu, dia berhenti dekat Sungai Neng. Dia celuk kepala tokong tu dalam air. Celuk kepala ni, kalau mu kuat sangat, mu ada kuasa, selamatkan diri sendiri. Tak boleh selamat pun. Jadi begitulah maknanya Nabi Ibrahim AS dia maknanya Allah Ta'ala bagi otak dia tu berfikir dan akhirnya dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maknanya jadi Nabi, cuma kisah dia tu boleh kita jadikan teladan untuk diri kita. Dan dia diuji oleh Allah. Yang pertama nak dibakar dalam api, kemudian nak dibakar dalam api tu pun maknanya satu ujian yang cukup berat. Tetapi demi maknanya cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada masalah apa. Walaupun mati dibakar dalam api pun, kalau Tuhan itu maknanya Tuhan redha dengan mati dalam bakar dalam api, matilah. Tapi kalau Tuhan maknanya nak selamatkan daripada api, Allah Taala yang menciptakan api, tak ada masalah apa bagi Tuhan untuk nak selamatkan daripada api. Kenapa? Api itu membakar pun dengan izin Tuhan. Kemudian yang seterusnya, Nabi Ibrahim ini diuji lagi kan. Dah lama tak dapat anak. Bila dapat anak, disuruh pula buang anak dengan isteri dia dekat Wadim ghaira dzi zar'in, satu tempat yang kering kontang, tak ada tumbuh-tumbuhan. Maknanya dibawa dengan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim AS, dibawa, diletak di tengah padang pasir, di Mekah lah, di Mekah lagi tu. Dan bila diletaknya Hajar di situ, Hajar ni dia tanya kepada Nabi Ibrahim ini hadis ini maknanya cerita ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cuma saya cerita lagu tu lah. Jadi Siti Hajar dia kata kepada Nabi Ibrahim, adakah ini perintah daripada Allah ataupun daripada kamu yang letakkan kami kat sini ni? Lalu kata Nabi Ibrahim, ini adalah perintah daripada Allah, wahyu daripada Allah. Lalu kata Siti Hajar, berpekarkan tauhid yang kuat kepada Allah, izan la yudayyuna Allah. Kalau macam tu, Allah tak akan sia-siakan kami. Maknanya walaupun tempat kering kontang, walaupun tempat tak ada pokok kayu, tapi kalau perintah Allah, Allah akan jaga kami. Itulah keyakinan yang maknanya ada kepada isteri Nabi Ibrahim. Sebab tu bila kita berdakwah ke, bila kita nak beragama ke, kita tak boleh seorang-seorang. Kita nak kena didik keluarga kita, isteri kena didik. Bagaimana Nabi Ibrahim didik isteri sampai maknanya begitu hebat akidahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah anak kecil berlepas pantang itu, maknanya anak masih duduk kusui, diletak kat tempat yang macam tu. Tetapi oleh kerana itu perintah Allah, maka diterima walaupun hati ni tak nak, tapi itu perintah Allah, rela juga. Sebab apa? Sebab bila kata perintah Tuhan ni, siapalah kita nak menentang gitu. Jadi itu orang panggil maknanya orang yang betul Islam macam tu lah. Islam itu al-istislam. Biasa kita dengar al-Islam, al-istislam tu apa maksudnya? Al-Islam huwa al-istislam wal inqiyad wal khudu' lillahi rabbil alamin. Islam ialah istislam. Islam ialah menyerah diri. Wal inqiyad, dan mengikat diri kepada Tuhan. Maknanya kalau inqiyad, saya ikat tali kat pakcik jalan mana saya ikut lah. Itu maknanya itu inqiyad. Wal khudu', dan juga tunduk pada Tuhan. Tak boleh nak, maknanya kena tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak pergi nak buat pandai lebih daripada Tuhan. Sebab apa? Kita tidak ada hak untuk maknanya nak mencipta hukum apa buat muka bumi. Tak berhak pun dalam maknanya nak mencipta kehidupan, nak mencipta jalan hidup tanpa bumi, kita tak ada hak. Sebab apa? Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala itu. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah segala kerajaan, milik Allah belaka. Maknanya milik Allah belaka, bumi, langit, apa ada segala isi kandungan dalam bumi langit ni semua milik Allah. Maknanya bila Tuhan kata lagu tu, maknanya jalan hidup kita pun kena dipandu oleh Allah. Sebab apa? Kita duduk di rumah Allah, kita duduk di tempat Allah. Macam kita ni ibarat tetamu.
ibarat tetamu. Kalau tuan tetamu datang rumah, tiba-tiba tetamu tu kata, tolong alih meja ni, tolong alih kursi ni, lampu ni rasa tak sesuai ni, bawa ni perlu buangnya. Jadi kita nak kata lagu mana kepada tetamu yang macam ni. Macam itulah manusia buat pada bumi Allah ni. Mari cuba hati yang kita buat ikut hati kita. Maknanya sepatutnya kita tunduklah kepada Allah yang menciptakan segala ni, dan dia yang suruh kita, maknanya hidup di atas muka bumi ni ikut segala jalan yang telah ditunjukkan oleh dia. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah Ta'ala kabarkan kepadanya berita gembira, maknanya akan memperolehi anak yang halim. Halim ni kalau kita tengok terjemah dalam Quran, dia sebutkan maknanya halim ni dengan makna penyabar. Tetapi halim itu bukan hanya penyabar. Halim ini kalau kita tengok terjemahan Arab ke Arab, dia kata halim ini ialah orang yang susah marah dan orang yang kalau dia marah mudah memaafkan. Kita terjemahkan lebih, maksudnya dengan lebih baik dengan kata lemah lembut. Maknanya orang yang lemah lembut, bukannya lemah lembut awal kan. Dia lemah lembut yang mudah memaafkan dan susah nak marah. Ini maknanya sifat yang dipanggil Al-Halim. Sebab tu kita di antara doa yang diajar maknanya oleh para ulama, ya Halim khalidna bi akhlaqil hilmiyah, wahai Tuhan yang bersifat dengan Al-Halim, maknanya jadikan akhlak kami ini dengan akhlak yang lemah lembut. Maknanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala sebelum lahir Nabi Ismail, Tuhan beritahu dah, anak kamu ni yang akan lahir ni sifatnya halim, orang yang lemah lembut. Kemudian falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan, maknanya sedikit lembaran sejarah dialog di antara Nabi Allah Ibrahim AS dengan anaknya. Anak yang dinanti-nanti Ismail. Maknanya dah lahir Nabi Ismail, anak yang ditunggu-tunggu ni, Allah Ta'ala suruh pula diletak di tempat yang kering kontang. Kemudian diceritakan oleh ahli sejarah, Nabi Ibrahim dia pergi ziarah anaknya 2 kali setahun. Maknanya kita boleh katakan dia duduk 3 bulan di Gaza dengan isterinya Sarah. Kemudian dia akan pergi ke sana, duduk 3 bulan dengan anaknya dan juga isterinya Hajar dengan Ibrahim. Kemudian dia balik. Begitulah keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi satu ketika dia pergi ziarah anak dia, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, bila sampai umur anaknya ini boleh, maknanya kita kata as-sa'ya ni boleh berusaha sendiri, maknanya boleh makan dah, dalam jalan pun tak nak pimpin dah, suap sendiri dah jalan, maknanya gitulah. Dan kita kata budak cerdik dah, maknanya umur 10 tahun, 9 tahun gitulah, dah besar. Bila sampai umur tu datang pula mimpi dan Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Sebab tu disebut ayat tu, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat mimpi yang aku menyembelihmu. Apakah pendapatmu? Jadi kita kata di sini, para ulama maknanya menyebut, kalau dah itu perintah Allah, itu wahyu Allah, kenapa Nabi Ibrahim tak ambil pisau terus meleh je? Anak dia tengah tidur kan? Settle lah. Maknanya dia pun tak akan disoal, maknanya tak akan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tetapi di sini Nabi Ibrahim ditanya pendapat anaknya, fanzur madza tara, wahai anak, maknanya apakah pendapatmu? Maknanya apa pendapatmu? Di sini para ulama mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini nak mengajar kepada kita supaya apa? Musyarakatul ajri, supaya kita berkongsi pahala dengan keluarga kita. Benda baik yang kita nak buat, kita tak boleh buat seorang-seorang, kita kena kongsi pahala. Maknanya Nabi Ibrahim dia menjunjung perintah Allah nak sembelih anak dia, dan dia nak juga anak dia pun menjunjung perintah Allah Ta'ala, rela disembelih. Sebab itu perintah Tuhan. Jadi di situ kita bagi berkongsi pahala.
Kalau kita maknanya mari ke masjid, mari ke surau sembahyang Jumaat, jangan lupa anak-anak kita ajak sekali. Sebab apa? Di sini pengajaran daripada ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berfungsi benda-benda baik ini dengan kaum keluarga kita. Ajak anak kita, ajak isteri kita, kaum keluarga kita. Dan nak mengajar ni tuan-tuan, dia bukan satu benda yang susah. Kita tak boleh mungkin ada orang yang tak mampu nak duduk depan macam saya ni nak mengajar umum. Tapi kita di rumah boleh ya kan. Kita duduk dengan keluarga kita, dengan isteri kita kita mengajar. Maknanya saya tengoklah mentua saya maknanya ayah saya mengarah. Tapi mentua saya ni dia ni maknanya macam seolah-olah Allah gantilah ayah. Maknanya dia orang yang mana semayang malam pernah dengar ketika setengah orang kita hari itulah waktu dia. Dan dia ni setiap minggu kita panggil dia panggil semua orang duduk sekali. Kalau kita ada rumah lah maknanya duduk sekali. Kalau siapa ada di rumah pun dia akan panggil duduk sekali. Kalau saya ada, saya baca hadis atau dia apa-apa benda lah ilmu-ilmu yang kita nak fungsikan dengan keluarga. Maknanya duduk lah dalam 2 jam macam tu seorang 15 minit, 20 minit cakap semua cakap Jadi benda tu sebenarnya boleh kita buat pun dengan keluarga kita. Tak payah nak terus lah kita ambil satu kitab yang kita dah biasa baca, biasa kita mengaji, yang kita rasakan perlu kita kongsi dalam keluarga kita. Sebab ilmu ni tuan-tuan dia tak boleh berhenti. Maknanya masuk ke dalam diri kita. Orang yang 40 hari yang tak mengaji, orang ni hatinya mati. Itu ya. Maknanya orang yang dah mengajar pun tak boleh berhenti belajar. Sebab Allah Subhanahu wa taala kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan hendaklah kamu menjadi orang yang rabbani. Apa itu makna rabbani? Maknanya rabbani ni kita jadi macam cermin. Apa yang kita buat, apa yang kita baca, apa yang kita belajar, kita jadikan dia tu ada pada diri kita. Ini yang Tuhan suruh. Sebenarnya orang Islam dia bukan hanya belajar teori, bahkan dia kena praktik sekali. Itu rabbani, maknanya orang yang dipanggil hidupnya dia itu seolah-olah Quran yang bergerak. Dia itu seolah-olah hadis Nabi yang bergerak di atas muka bumi. Itu makna rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, terhadap apa yang kamu mengajarkan daripada kitab. Maknanya mengajar, kita tak boleh berhenti. Apa yang kita belajar, kita kena ajar sehingga sampaikan. Dan apa yang kamu pelajari. Maknanya belajar dan mengajar tak boleh berhenti. Maknanya mengajar dan belajar itu benda yang kena seiring. Dan biasanya orang ni akan boleh sampai kepada tahap belajar biasanya lah. Kalau kadang-kadang orang yang maknanya dia dah boleh baca kitab, boleh uraikan, dia mengajar. Tapi biasanya manusia ni ada 4 tahap. 4 tahap maknanya di dalam kehidupan ni sebagai seorang pelajar dan juga orang yang mengamalkan agama, dia ada 4 tahap. Yang pertamanya dia merasa maknanya tahap dia pahit. Tahap yang kedua biasa. Tahap yang ketiga manis. Tahap yang keempat mempertahankan. Maknanya orang yang mula-mula, kalau kita mula nak buat taat, pahit, penat nak buat. Mula nak bangun malam, memang susah. Mula nak bangun malam, memang pahit. Kalau kita kata, mula nak malas main Jumaat, memang pahit. Mula nak datang mengaji, memang pahit. Memang pahit, semua benda mula memang pahit. Kemudian, dia akan lagi satu tahap yang panggil biasa. Biasa. Tahap biasa. Kemudian yang ketiganya, Allah Ta'ala akan bagi satu benda dipanggil manis. Bila kita buat, kerana Allah buat, mula biasa-biasa, sekali Allah bagi rasa manis. Manis ni, dia manis yang dalam bentuk zauqi, maknanya dalam bentuk perasaan, yang dirasai, manisnya, sedapnya, yang tak boleh kita nak cerita, nak sifatkan bagaimana. Itu kadang-kadang ada orang dia cuba ceritakan, macam para ulama, Imam Al-Ghazali, dia cuba ceritakan pengalaman kemanisannya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dia tuliskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia tulis dalam kitab tersebut pengalaman-pengalaman kemanisan. Sebab tu kitab dia tu kitab panduan yang memang tak boleh, tak ada tolak bandingnya. Memang kitab itu menjadi panduan kalau orang-orang nak merasai kesedapan kemanisan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia pandu, dia buat mari dan kaedah-kaedah, cara-cara macam mana nak khusyuk. Benda tu kaedah-kaedah tersebut tak ada siapa pun susun sebelum tu. Tapi Imam Al-Ghazali dia susun berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, dan berdasarkan apa yang dia rasa dan apa yang dia telah lalui, dia tuliskan. Contohlah kita katakan khusyuk, selalu kita dengar nak boleh khusyuk kita jangan nampak. Yang pertamanya hati-hati, yang keduanya faham, yang ketiganya ta'zim, yang keempatnya
haidah, yang kelimanya al-khauf wal raja, dan yang keenamnya al-hayaan. Apa maknanya? Yang pertamanya sembahyang, hati kita datang dalam sembahyang. Maknanya kita sedar apa yang kita buat. Kemudian yang kedua, faham apa yang kita baca, apa yang kita sedang lakukan. Kemudian yang ketiganya, sambil kita faham, sambil kita hadir hati, kita mengagungkan Allah dalam sembahyang. Maknanya kita buat tu dengan penuh perasaan, rasa hina di depan Allah dan mengagungkan Tuhan yang menciptakan kita. Allah Ta'ala bagi kat kita ni segala-galanya. Contohlah, Allah bagi angin kat kita. Kalau Tuhan tak bagi, tak boleh tak boleh kita nak cari tempat lain nikmat. Sebab tu wa ta'budu ni'matallahi wa tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan boleh hitung nikmat Allah. Sebab apa? Terlalu banyak. Setiap saat kita perlu kepada nikmat Allah tu dia. Setiap saat kita, mata kita, telinga kita, cahaya, semua benda tu nikmat Allah. Tangan, kaki semua bergerak nikmat Allah. Tuhan tarik satu je nikmat, tangan tak boleh bergerak, cukup. Tu pun kita dah susah sangat dah. Tuhan tarik kaki, kita tak boleh bergerak, lagi berat. Akhirnya tu, sebab tu orang yang bila lumpuh kita tak tahu bila kita nak jadi macam tu. Orang yang lumpuh hari ni, 2 minggu lepas dia ada fikir dia nak lumpuh, tak tahu. Sebab tu kita bagi benda ni kita tak tahu bila Tuhan nak ambil balik. Sebab tu kita syukuri nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi ni, sungguh-sungguhlah guna pada jalan dia. Sebab tu kita bagi dalam hidup ni kita kena pandang oleh Allah. Sebab tu pandangan manusia ni ada 4. Pandangan manusia dia ada 4. Satu, pandangan mata zahir, mata ni. Kemudian yang keduanya pandangan akal. Yang ketiganya pandangan nafsu. Dan yang keempatnya pandangan hati. Pandangan mata ni, kita kata pandangan mata ni dia bukan betul pun. Dia selalu menipu kita. Contohnya jalan. Kita tengok jalan kereta api kan. Kita nampak rel kereta api semakin kecil macam dia jadi sebatang. Padahal samosa dia. Padahal samosa dia. Itu kalau kita ambil air ni, kita pupuk kayu yang dulu kita tengok kayu tu macam bengkok. Padahal sama ni, kayu tu samosa dia. Itulah maknanya pandangan mata ni kita tak boleh nak pegang. Pandangan mata dia panggil selalu menipu. Kemudian pandangan akal. Pandangan akal pula dia ada hak. Sampai satu tahap akal ni tak boleh fikir dah. Sampai satu tahap akal kena berhenti, tak boleh fikir dah. Maknanya pandangan akal dia ada hak dia. Kemudian yang ketiganya ialah pandangan nafsu. Pandangan nafsu ni dia merdu dan selalu tersilap orang yang selalu menyesal. Orang kalau ikut nafsu ni menyesal. Ikut nafsu menyesal lah. Apa saja. Contohlah, kita buka puasa, time lapar, makan. Lepas makan sudah kenyang, tadi nak bangun, menyesal lah. Tadi kalau makan sikit kan. Jadi menyesal kan. Pandangan nafsu itulah. Kemudian yang keempatnya adalah pandangan hati. Pandangan mata hati. Itulah pandangan yang hati. Okey lah, saya nak bagi tuan-tuan nampak lagi lah. Kita kata, macam mana kita nak nampak 4 pandangan ni? Contohlah kita melihat, melihat kuih. Melihat kuih kita gunakan 4 pandangan. Kita gunakan 4 pandangan. Kita tengok dengan mata, kita boleh kenal kuih. Kuih apa? Kuih donat ke, kuih karipak ke, kuih lapis ke. Kuih apa kan? Kuih, maknanya kita dengan mata kita boleh kenal. Dengan akal kita kenal lebih lagi. Maknanya ukuran garam ni, ini warna banyak ni, tak ada apa pun dalam sini. Macam tu gunakan. Maknanya orang yang lebih dalam ni mengkaji. Guna nafsu dia ke balonnya. Jadi kenyang perut saudara. Itu nafsu kan. Bila kenyang sakit perut pak. Itulah dia nafsu dia. Yang kadang basi sudah dia belum. Dia nafsu kan. Kemudian yang keempat pandangan hati. Saya pernah dulu di Yaman. Mak saya hantar kuih. Jadi masa kami duduk di Yaman tu 70 orang je pelajar Yaman ni. Sekarang Yaman tu orang doa lah, minta Allah Ta'ala, maknanya selamatkanlah bumi yang didoa oleh Rasulullah kan. Cuma kita tahu apa yang berlaku tu adalah hikmah di sebalik tu. Cuma kadang-kadang akal kita ni tak sampailah nak memikirkan hikmah kan. Sebab kita tak mampu untuk nak ceritakan hikmah setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah dan setiap perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tak mampu. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala ciptakan, jadikan peristiwa ni, kita tak mampu nak merungkai seluruh hikmah. Bahkan ada hikmah-hikmah, benda-benda yang tak tahu hikmah, kita tak tahu. Dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masa kita duduk Yaman dulu kan, mau hantar kuih, masa tu dah lah orang nak datang Yaman susah. Jadi masa tengok kuih mau hantar tu kan,
Sama sekali nampak muka mak, nampak kuih, nampak muka mak, menangis kita. Tak tahulah nampak penat dia tu. Dia penat, dia kuih tu Tuhan. Dia penat nak pergi cari orang, nak bagi hantar kuih kat kita ni. Kita menangis keluar mata. Sebab tu kalau orang melihat dengan pandangan hati, dia bukan nampak benda tu, dia nampak sebalik tu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita melihat alam ini, melihat apa? Melihat mata, nampak tu je lah. Kalau tengok langit, Allah Taala suruh apa nama? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam